Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk satu topik terakhir iaitu 3.1.4 menyelesaikan masalah melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, cikgu akan tunjuk cara menyelesaikan masalah melibatkan soalan pada latihan 11. Okey, soalan pada latihan 11, dia suruh kita selesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent berikut. Okey, kita tengok soalan A. Okey, baik. Untuk soalan A, dia minta cari nilai bagi sin X bagi segitiga berikut. Dia bagi salah satu bentuk segitiga. Okey, apabila melibatkan trigonometri, sinus, kosinus dan tangent, bila dia minta sahaja nilai, kita terus akan ingat formula yang kita dah belajar lah, iaitu SO K A. Okey, yang mana O ni maksud dia adalah opposite, bertentangan. H hypotenuse. A maksud dia adjacent, maksudnya bersebelahan. Okey, baik. Macam mana kita nak tentukan mana satu garisan A, mana satu garisan O, mana satu garisan H. Okey, macam contoh dekat segitiga, sudut sini kan? Betul tak? Okey, sudut dekat situ. Okey, baik. Kalau O maksud dia opposite, bertentangan dengan sudutnya. Jadi kat sini X bertentangan dengan sudut, garisannya adalah di sini. Jadi automatik O di kat sini. Okey, maksudnya kat sini garisan ni adalah bertentangan dengan sudut X. Okey, seterusnya, okey, garisan mana yang bersebelahan dengan sudut X? Okey, dekat sebelah ni kan? Ini bersebelahan kan? Okey, ini maksudnya A. Okey, nah. Okey, seterusnya adalah hypotenuse. Okey, kalau dah label yang ni lah hypotenuse. Kan, betul tak? Semua dah label, tinggal yang ni je. Tapi macam mana salah satu cara kita nak tahu itu adalah garisan hypotenuse? Okey, kamu tengok kat depan garisan ni. Sudutnya adalah 90. Okey, garisan hypotenuse depan dia mesti ada sudut 90. Okey, jadi dalam soalan dia minta cari nilai sin X. Jadi sin X. Okey, nah, sama dengan, okey, baik. Sin X, kita tengok balik, formula kita adalah SOH. Kalau SOH, okey, maksudnya adalah SOH opposite bahagi hypotenuse. Okey, jadi sin X, kita tengok balik dekat sudut. Okey, kat sini mana O? O bertentangan kan? Okey, O nilai dia adalah 7. Okey, nah. Lepas tu kita bahagikan. Okey, kita tengok pula mana H. H dekat sini kan? Okey. H, apa nilai bagi H? 11. Okay, jadi ini adalah jawapannya. Okey, nah. Jadi nak tambah kefahaman kamu, kamu boleh buat soalan C dan juga soalan E. Soalan C diminta untuk cari nilai bagi cos. Manakala soalan E diminta cari nilai bagi tan. Ingat je formula kita, soka tua. Okey, nah. Okey, seterusnya soalan D. Soalan D, okey, dia suruh cari nilai bagi Y bagi segitiga berikut. Okey, dia dah bagi nilai cos X bersamaan dengan 3/11. Okey, macam soalan tadi, kita kena cari nilai. Okey, dan soalan ni pula, nilai dah bagi, kita kena cari pula panjang garisan. Kan? Okey, jadi kat sini dia dah bagi X. Sudut dia dah bagi dah, sudut kita kat sini. Okey, jadi cuba kenal pasti mana kedudukan A, O dan juga H. Kedudukan O, pertama cari O. O maksud dia bertentangan, O dekat sinilah. Kan? Okey, A maksud dia bersebelahan. Okey, sudut X, garisan bersebelahan dekat sinilah.
E. Kalau garisan ni apa maksud dia? Ya, maksud dia ini adalah hypotenuse lah. H pasal apa? Okey, depan garisan ni ada sudut 90. Nampak tak? Jadi kat sini adalah H. Okey, baik. Balik kepada soalan. Okey, dia dah bagi nilai cos X. Jadi, apa formula kita kalau nak selesaikan soalan trigonometri? Ya, so kita ingat ka toa. Toa. Okey, jadi kat sini adalah cos X kan? Jadi kita pakai formula kah dulu. Apa maksud kah? Kah maksud dia cos X sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. Okey, maksudnya kat sini 3 ni adalah A, H, 11 ni adalah H. Jadi kalau daripada X ni pergi tengok dekat A. A ni nilai dia adalah 3. H ni nilai dia adalah 11. Tapi Y ni kita tak tahu kan. Y kena cari. Tapi cuba tengok dekat H ni. Asal dia bagi 3. Tapi kan apa kat sini kat 11. Maksudnya kat sini nilai H ni dia dah dikecilkan. Dia dah mudahkan. Jadi dia bahagikan berapa dapat 11. Tu maksud dia. Jadi apa kita nak buat kat sini? Kita kena bahagikan dia dengan 11. Sebab kita nak tahu dia bahagikan berapa untuk dapatkan 11. Betul tak? Jadi 33 bahagi 11 kita akan dapat 3. Kalau nak check balik 3 darab 11 dapat tak 33? Dapat kan? Jadi kat sini kita dapat 3 kan? Okey, bila dah dapat 3, dekat Y ni pun kita kena darabkan dengan 3 lah. Sebab 33 ni 3 kali ganda dia. Okey, faham tak? Okey, jadi nak dapatkan Y, 3 darab 3, kamu akan dapat 9. Okey, nak? Itu jawapan dia. Jadi kalau nak faham macam soalan D ni, kamu boleh jawab soalan B dan juga soalan F. Cara dia sama saja. Okey nak? Seterusnya adalah soalan G. Okey, soalan G. Okey, dalam rajah BCD ialah sebuah segitiga bersudut tegak dan ABC ialah garis lurus. Okey, ABC adalah satu garis lurus. Okey, ini adalah segitiga. Yang pertama dia suruh cari nilai tan X. Okey, mula ingat balik. So, kah tua kita. Okey, kat sini sudut X kan? Okey, jadi kita labelkan dulu. Okey, ini garisan BD. Okey, depan dia adalah 90 darjah. Jadi automatik ini adalah hypotenuse. Okey, sebelah sudut X adalah 5. Jadi automatik ini adalah A. Okey, depan sudut X adalah garisan O. Okey, boleh. Okey, jadi kita boleh buat soalan 1. Okey, soalan 1 dia suruh cari nilai tan X. Okey, kita tengok formula. Tan X maksud dia tuak O per dengan A. Okey nah. Jadi, okey kita balik kepada kita punya sudut. Okey, X depan adalah O. Tapi O kita tak ada nilai. Macam mana kita nak cari nilai O? Kita akan pakai Pythagoras Theorem. Okay, apa formula bagi Pythagoras Theorem? Okay.
Formula Pythagoras Theorem adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maksudnya, untuk kita mencari suatu nilai bagi garisan segitiga, kita akan menggunakan formula ini di mana C merupakan satu garisan hipotenus. Okey, nah. Okey, jadi macam dalam soalan ni, okey, cikgu buat keluar ke sini segitiga dia, sini D, sini C, sini B kan. Okey. Jadi, okey, kat sini 5 cm. Jadi A sama dengan 5 cm. C sama dengan 13 cm. Jadi kita nak tahu nilai B, garisan B. Jadi pakai formula ni. Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan. Jadi, okey, masukkan nilai. Okey, C 13 kuasa 2. A, nilai A kita adalah 5 kan. Jadi 5 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, baik. Sekarang kita nak nilai B. Jadi 5 ni kita pindahkan ke sebelah kiri. Okey, jadi 13 kuasa 2. Ini positif 5. Kita pindahkan ke kiri. Jadi negatif 5 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Jadi kita pakai kita punya kalkulator. Pakai kalkulator kita. Kita kira. Okey, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 sama dengan kita dapat 144 sama dengan B kuasa 2. Okey, sekarang kita nak B. Jadi 144 ni kita kena puncakan kuasa 2. Jadi nilai untuk B adalah punca kuasa 144. Nilai dia adalah 12. Jadi B adalah 12. Okey, jadi kelas dekat sini garisan ni 12 cm lah. Kan. Okey, balik kepada soalan 1 kita balik. Okey, jadi dia nak O kan? Okey, O kita adalah 12. Okey, sama dengan 12. Okey, okey, dia sudut A dia, garisan A dia bagi sudut X adalah 5. Jadi nilai dia adalah 12/5 bagi tan X. Okey. Okey, soalan 2 pula. Okey, soalan 2 dia nak cos Y. Okey. Okey, baik. Cos Y pada soalan terletak dekat luar. Betul tak? Dia terletak kat luar kan? Okey, kat luar ni ada tak segitiga? Tak ada kan? Kalau jadi soalan macam ni, automatik kita akan tengok yang dekat dalam. Kita menggunakan konsep sudut sempadan. Kita akan tengok alfa lah. Sudut alfa kat sini. Ingat tak? Sudut sempadan. Okey. Kalau cikgu buat keluar bahagian ni ke sini kan. Okey, apa yang berlaku? Okey, ini sudut Y kan? Sama. Betul tak? Tapi disebabkan Y, okey, dia keluar sudutnya daripada segitiga tu. Jadi kita akan ambil bahagian ni. Kita akan ambil bahagian dia dalam dia. Yang lihat ni. Okey, ini kalau kita tengok pattern dia. Okey, ini adalah pattern sudut simpadan. Sebab tu cikgu cakap tadi kita pakai konsep sudut simpadan. Okey nak? Okey, dan bila kita kata sudut simpadan, okey, jadi kita kena pakailah juga kita punya sekuan ni. Kita nak tentukan kat mana kita punya sekuan dia. Okey, kita balik kepada formula kita iaitu semua suka tengok Korea kan? Okey. Jadi, okey, ini adalah semua
Okey, untuk sukan kedua kita pakai S. Okey, mewakili sign. Jadi sign saja kat sini positif. Okey, tengok untuk sukan ketiga mewakili tan. Jadi tan je positif sini. Dan sukan keempat adalah Korea. Jadi K, kos sahaja yang positif. Okey nah. Okey, jadi berbalik kepada kita punya soalan lah pada sudut ni. Okey, kalau kamu perasan, sudut ini dia merupakan satu garisan lurus. Dia satu garisan lurus sahaja. Jadi kalau kita nak tengok sudut simpadan, kiranya sudut simpadannya akan terletak pada sekuar yang kedua. Dia akan duduk kat sini. Ni Y kan? Jadi kat sini adalah kita punya alfa. Okay, faham tak? Sebab kat sini adalah 180. Jadi sukuan yang kedua lah. Sebab sukuan kedua antara 90 hingga 180. Okey, kenapa cikgu kata dia melibatkan sekuar yang kedua? Okey, cuba kita balik pada soalan. Dekat soalan dia minta cos Y. Okey. Jadi kan? Okey, dekat kita punya tadi kita tengok dekat kita punya table ni, okey. Sukuan kedua kita adalah sin. Sini adalah cos. Jadi nilai dia mesti negatif. Sebab sukuan kedua yang positif hanyalah sin sahaja. Tapi soalan dia nak cos kan? Jadi kalau selain daripada sin adalah negatif. Okey nah. Okey. Jadi kita tengok pula kat sudut dekat sudut ni. Sudut simpadan kita. Okey, sudut simpadan nak cos kan? Jadi kita akan pakai formula kah. Formula kah iaitu adjacent lawan dengan bahagi dengan hypotenuse. Okey nah. Okey, kalau sudut kat sini, kat mana garisan A dia? Garisan bersebelahan dia. Dekat sinilah A ni. Okey nah. Okey, garisan hypotenuse dia dekat sini tempat yang sama H. Okey, jadi nilai untuk cos Y adalah negatif. Okey, A dia berapa? 12. Okey, per hypotenuse-nya adalah 13. Jadi ini jawapan dia, negatif 12 per 13. Okey nah. Seterusnya, okey, soalan J. Soalan J telah diberi nilai cos X sama dengan 3/5. Okey, jadi soalan dia nak, dia suruh cari tan X dan cos Y. Okey, sebab yang pertama melibatkan sudut X. Okey, kita cari dulu dia punya garisan bagi segitiga. Okey, baik. Okey, kat sini sudutnya, sudut X. Okey, kita cari dulu garisan bersebelah hipotenus dan juga bertentangan. Okey, garisan sini. Okey, ni garisan kan yang pertama. Okey, garisan ni depannya adalah sudut 90. Jadi, ini adalah garisan hipotenus lah. Okey, nah. Ini sudut X. Okey, garisan bersebelahan. Ni. Ada 4.5 ni. Okey, ini garisan bersebelahan lah. Sebab dia duduk dekat je dengan sudut X. Okey, jadi kita namakan dia garisan ni A. Okey. Sudut X. Okey, bertentangan. Okey, ini adalah garisan O. Okey, nah. Okey, jadi dia bagi nilai cos X. Okey, kita ingat balik formula kita. So, toa. Kan? Okey, jadi kalau cos sama dengan A bahagi H kan? Betul tak? Kita ambil cos.
Okey, jadi kat sini. Okey, sini X kan. Jadi kat sini. Okey. Nilai A kita adalah 3. Berdasarkan soalan, nilai A kita 3. Nilai H kita adalah 5. Jadi, pergi balik kat sudut. Okey, sudut cos kita, kah lah. Kita ambil kah lah. Okey, sini S saja. Sini A. Jadi, sini 3. Sini adalah 5. Okey. Tapi, kat sini nombor dia kecil daripada 4.5. Maksudnya dekat sini, kan, dia telah permudahkan. Jadi, kita tak tahu dia mudahkan berapa banyak, kan. Jadi, kita buat bahagi kat sini. Jadi, 4.5 bahagi 3. Pakai kalkulator. 4.5 bahagi 3. Kita dapat 1.5 kat sini. Betul? Kan? Okey, jadi kat sini maksudnya dia telah 4.5 ni telah bahagikan dengan 1.5. Jadi kalau kita nak dapatkan garisan H, kita kena darabkanlah dengan 1.5. Jadi 5 darab 1.5. Kita dapat 7.5. Jadi nilai H adalah 7.5. Okey nah. Jadi kita buat soalan 1. Soalan 1 dia minta adalah nilai tan X. Jadi kita akan pakai formula TOA. Formula TOA adalah opposite bahagi adjacent. Jadi, okey. Sudut X, okey, O. Tapi kita tak tahu pun nilai O. Jadi, kita nak pakai apa? Formula apa? Ya, Pythagoras Theorem. Kita pakai formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 B kuasa 2. Yang mana? Okey, garisan ni adalah garisan A. Ini adalah garisan B. Dan hipotenus ini adalah C. Okey, ini adalah segitiga yang cikgu besarkan daripada soalan ni lah. Okey, jadi okey, garisan A ni, garisan A ni kita tak tahu kan. Okay, sebab kat sini O. Okay, bawah ni B kan. B 4.5. Okay, C hipotenus kita adalah 7.5. Okay, baik. Sekarang ni kita tengok balik. Nak cari nilai pada garisan A, kita guna balik formula ni lah. Jadi, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, nah. Okey, C nilainya adalah 7.5. Jadi, 7.5 kuasa 2 sama dengan, okey, A kita tak tahu. Jadi, tulis balik A kuasa 2. Okey, tambah B kuasa 2. B nilai dia 4.5. Jadi, 4.5 kuasa 2. Okey. Okey, sekarang ni kita nak nilai A. Okey, nak nilai A. Jadi, 4.5 ni kita akan gerakkan dia ke kiri lah. Jadi, 7.5 kuasa 2. 4.5 positif bawa ke sebelah kiri, dia jadi negatif. 4.5 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Okey. Okey, jadi okey, pakai kalkulator kamu. Okey, kita kira 7.5 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2, kita akan dapat 7.5 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2 sama dengan 36 sama dengan A kuasa 2. Okay, ni A kuasa 2, kita nak A. Jadi,
Kuasa 2 ni kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 36 punca kuasa. Jadi kita pakai kalkulator lagi sekali. Punca kuasa 36. Kita akan dapat 6. Jadi dekat sini automatik garisan A kita adalah 6. Okey nah. Jadi balik kepada soalan kita. Soalan kita garisan ni O ni sama dia adalah sama dengan 6 cm lah. Jadi sini 6 lah. Okey nah. Okey. Jadi soalan satu balik, tan X. Apakah nilai bagi tan X? Okey. Sama dengan opposite O. O nilai kita adalah 6 per dengan A. A kita adalah 4.5. Okey, jadi pakai kalkulator. 6 bahagi 4.5 sama dengan 4 per 3. Okay, jadi ini adalah nilai dia. 4 per 3. Okey nah. Tan X sama dengan 4 per 3. Yang kedua, dia suruh cari nilai cos Y. Okey, Y sudutnya adalah di sini. Okey, macam tadi juga, disebabkan sudut Y ni berada di luar segitiga, jadi kita ambil keputusan kita akan pakai sudut di sinilah. Dekat dalam dia. Menggunakan ini semua menggunakan konsep sudut sempadan. Okey nah. Okey baik, kalau kamu perasan sudut Y ni dia merupakan sudut yang menghampiri 360. Kalau kita tengok dekat kita punya sartan 4 segi ni, okey, dia berada pada suku Y yang ke-4. Sikit lagi nak habis satu pusingan. Jadi kat sini Y, sini adalah alfa. Kan? Jadi dia berada suku Y yang ke-4 lah alfa ni. Di sini sampai ke sini dia menghampiri 360 darjah. Jadi dia terletak pada 270 hingga 360 sudut dia. Sebab tu dia berada suku Y yang ke-4 alfa ni. Okey nah. Okey, jadi kita dah tahu sukuan bagi alfa iaitu terletak pada sukuan yang ke-4. Jadi macam mana kita nak tulis nilai dia? Okey, kita akan tulis sama dengan, kita tengok balik soalan. Okey, soalan ini dia nak cos Y. Okey, tapi pada sukuan yang ke-4, nilai cos merupakan nilai suatu yang positif. Jadi, jawapan dia adalah dekat sini positif lah. Sebab cos positif. Kan? Okey. Jadi, kita akan cari nilai Y dekat dalam segitiga kita lah. Yang alfa ni. Yang sudut simpadan ni. Jadi, cos. Okey, cos formula dia adalah. Okey. A adjacent bahagi H. Okey, jadi A kita akan berada di sini. Sini A lah. Okey, A kita adalah 6. Okey, 6 sini 6. Okey, per dengan hypotenuse. Okey, hypotenuse kita adalah sama sahaja. Dia duduk dekat sini. Sini hypotenuse juga. Okay, hypotenuse sama dengan 7.5. Okey nah. Okey, jadi ambil kalkulator. Okey, 6 bahagi 7.5 sama dengan 4 per 5. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Cos Y sama dengan 4 per
5. Okey nak? Okey, jadi nak tambah kemahiran kamu untuk jawab soalan. Okey, cuba buat soalan ish dan juga soalan I. Okey, pattern soalan dia sama macam soalan yang cikgu tunjuk sebentar tadi. Okey nak? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.